Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa. 7 April 2026 Selasa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan membaca renungan harian. Kami mengundang hadirat Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang akan kami bacakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, bagaimana dengan penetapan tarikh bahagian kedua. Ayat inti, berjaga-jagalah kerana kamu tidak mengetahui waktunya Tuhanmu datang. Matius 24:42. Adakah Yesus benar-benar pasti tentang hal itu? Pasti ada cara untuk menentukan waktunya, sekurang-kurangnya oleh kita para Adventis yang setia. Setidak-tidaknya itulah yang difikirkan oleh Joseph Bates pada tahun 1850. Masa yang berlalu mungkin telah melemahkan semangatnya. Lagipun sudah 6 tahun berlalu sejak kekecewaan Milleret. Dia yakin dapat menemui tarikh tersebut jika berusaha dengan cukup gigih, dan menjelang tahun 1850 Bates cukup yakin bahawa dia telah menemukannya. Pada tahun itu beliau menulis bahawa 7 titik darah di atas mezbah emas di hadapan penutup pendamaian. Saya benar-benar percaya mewakili tempo prosiding kehakiman terhadap orang-orang kudus yang hidup di tempat Maha Kudus. Kebanyakan daripada kita pernah mendengar prinsip tafsiran nubuat yang sahih, iaitu prinsip setahun bagi sehari. Namun Joseph Bates mempunyai prinsip baru, setitis darah bagi setahun. Dengan menggunakan terang barunya, Bates telah menyimpulkan bahawa penghakiman pra-kedatangan akan berlangsung selama 7 tahun dan akan berakhir pada Oktober 1851. Pada masa itu Kristus akan datang. Memandangkan kedudukannya dalam kalangan Sabatarian, Bates dengan cepat menarik pengikut untuk skim barunya ini. Namun James dan Ellen White menentang pandangan ini dengan tegas. Pada November 1850, Ellen White secara terbuka menyatakan bahawa Tuhan menunjukkan kepada saya bahawa masa tidak lagi menjadi ujian sejak tahun 1844 dan masa tidak akan pernah lagi menjadi ujian. Kemudian pada 21 Julai 1851, ketika kegembiraan mengenai topik itu semakin memuncak, Ellen White menulis dalam Review and Herald bahawa Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahawa mesej malaikat ketiga harus disampaikan dan diwartakan kepada anak-anak Tuhan yang tercerai-berai, dan ia tidak seharusnya bergantung kepada masa, kerana masa tidak akan pernah menjadi ujian lagi. Saya melihat bahawa ada beberapa orang mendapatkan kegembiraan palsu yang timbul daripada pemberitaan tentang masa, bahawa mesej malaikat ketiga itu lebih kuat daripada masa. Saya melihat bahawa mesej ini boleh berdiri di atas asasnya sendiri dan tidak memerlukan masa untuk menguatkannya, dan bahawa ia akan bergerak dengan kuasa yang besar dan melakukan pekerjaannya. Gereja hari ini perlu mendengar wawasan ini. Apabila saya melihat kepada Adventisme, saya melihatnya sebagai satu umat yang telah melupakan kuasa mesej mereka. Saya masih ingat bagaimana kekuatan aliran wahyu itu memberikan kesan yang mendalam kepada saya ketika saya mula-mula memahaminya hampir 50 tahun yang lalu. Tahun-tahun yang berlalu tidak sedikit pun mengurangkan kuasa itu. Salah satu keperluan besar Adventisme hari ini adalah untuk memulihkan kembali mesejnya.
Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.